Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Pengerusi, saya cuma ingin menyentuh dua butiran 08400 Perumahan Angkatan Tentera, 010200 Logistik. Tan Sri Pengerusi, antara hak-hak asas seorang anggota tentera ni ialah penginapan ataupun quarters. Dan kebanyakan kem-kem di negara kita, rumah yang wajar untuk didiami, ataupun setengah rumah yang telah berada pada keadaan seperti mula dibina, hampir 30 hingga 40 tahun usianya. Sebagai contoh, kem 8 Brigade Pengkalan Cepa, kem Seberang Takeh Kuala Terengganu, kem Batu 10 Kuantan, kem Rasah Seremban, dan sebahagian besar kem-kem tentera yang terletak di Sabah dan Sarawak. Saya boleh katakan bahawa usia bangunan atau rumah penginapan yang berusia antara 30 hingga 40 tahun itu berada dalam keadaan yang agak dhaif. Dan kalaupun ada rumah yang baru dibina di bawah 10 tahun usianya, Tan Sri Pengerusi, ianya telah mengalami kerosakan yang agak teruk sehingga setengahnya berbahaya dan tidak selamat untuk didiami. Kerosakan utama adalah kerana berlaku keretakan pada struktur asas bangunan, sistem pipe yang bocor akibat daripada keretakan struktur asas bangunan. Kadang-kadang sistem pipe yang bocor itu juga berpunca daripada spesifikasi material pipe yang murah dan tidak berkualiti yang digunakan bagi kemudahan perumahan itu. Kita dapati bahawa peruntukan perancangan pembinaan kuartus di kem-kem baru hanya cukup untuk menampung sebahagian daripada jumlah sebenar anggota. Sedangkan peruntukan dikeluarkan adalah untuk menampung semua anggota. Dan saya percaya ini berlaku kerana wujudnya ketirisan di pelbagai peringkat yang akhirnya anggota tentera menjadi mangsa ketidakcukupan kuartus, sehingga anggota tentera ada yang terpaksa menyewa di luar dari kem yang jaraknya agak jauh, dan ini merugikan masa, wang. Kuartus ini memerlukan penyelenggaraan, dan selenggaraan kuartus anggota sepatutnya diuruskan oleh pihak kem. Namun berlaku sebaliknya kini. Apabila ada anggota yang terpaksa menyelenggara sendiri kerosakan ini, dan ini sangat membebankan, ya, kerana tugasan mereka, tanggungjawab mereka sebagai anggota tentera yang sepatutnya disiapkan kemudahan penginapan yang lebih baik, namun penyelenggaraan yang tidak dilakukan mengikut jadual, dan anggota tentera yang mendiami premis perumahan itu kadang-kadang terpaksa menyelenggara sendiri, ya. Dan misalnya perabot yang tidak berkualiti, ataupun apabila perabot itu rosak, penggantian yang memakan masa dan sebagainya. Satu lagi ialah apabila satu daripada tarikan atau kemudahan yang disiapkan oleh keluarga anggota tentera ialah perkhidmatan feri sekolah. Maklum saja kesibukan tugasan operasi, latihan dan kursus menyebabkan keperluan untuk menghantar dan mengambil anak-anak sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh anggota tentera. Jadi tugasan tersebut telah diambil alih oleh pihak kem dengan menyediakan perkhidmatan feri sekolah. Namun kebelakangan ini, ya, kita menerima laporan dan difahamkan kenderaan pengangkutan tersebut di setengah kem tidak dapat menyediakan perkhidmatan ini dengan sempurna akibat tidak kecukupan kenderaan untuk tugasan hakiki tentera. Perkhidmatan feri sekolah ni sebenarnya trak tentera. Dia digunakan untuk tugas hakiki, dia juga digunakan untuk tugasan sebagai feri sekolah. Dan di setengah kem, perkhidmatan feri sekolah ni tak dapat diadakan. Ini agak ironis sebab keistimewaan tersebut diiklankan oleh pihak ATM sebagai daya tarikan untuk mengajak orang ramai menyertai tentera. Dalam iklan, dia masukkan semua tu antara kemudahan yang ada. Tapi bila anggota tentera dapat masuk tentera, kemudian perkhidmatan ini tak diadakan. Kenapa tak dapat diadakan? Kerana tak cukup kenderaan.
Satu lagi ialah kedai penama. Dulu kedai penama ni tersohor kerana barangannya murah. Tapi hari ini kerana persaingan di luar dengan supermarket yang lebih besar dan hebat, ya. Jadi seluruh keperluan tentera, ya, kali ini tidak ada lagi perbezaan dari segi harga murah. Keperluan tentera dengan harga jualan pada kadar duty free yang sepatutnya menjadi imej pada penama ni tak dapat dilaksanakan sudah agak lama. Dan dia sudah menjadi sebagai satu premis komersial awam yang tak ada kelebihan lagi penama dengan gedung-gedung membeli belah yang lain. Satu ketika antara tarikan untuk kelebihan menyertai anggota tentera adalah mereka boleh mendapatkan keperluan barangan harian ataupun barangan elektrik daripada kedai penama. Sekarang tidak ada lagi kelebihan itu. Bahkan kadar kalau berhutang, kadar interestnya juga agak tinggi. Satu lagi yang berkaitan dengan aspek kebajikan ini, Tan Sri, ialah tuntutan ataupun klaim rasmi. Keperluan tugasan luar bagi tujuan latihan, operasi, kursus, mesyuarat dan lain-lain lagi di atas perintah dan kewajipan rutin mereka. Kali ini yang berlaku adalah pemotongan separuh, bahkan kadang tidak dibayar klaim, sehingga ada anggota yang terpaksa menggunakan wang sendiri pada perkara tugasan rasmi yang memakan belanja yang agak besar. Saya ingin penjelasan daripada kementerian kenapakah hal ini sampai terjadi, ya, kerana kalaulah mereka melakukan tugasan luar itu sebagai rutin kewajipan mereka, sudah tentulah sepatutnya pihak kementerian yang membiayainya. Tetapi yang berlaku adalah dia pemotongan klaim itu dibuat separuh daripada yang sepatutnya mereka dapat penuh, atau kadang-kadang mereka tak dibayar langsung, sedangkan mereka telah menyertai latihan operasi khusus atau mesyuarat dan mereka terpaksa menggunakan belanja sendiri. Perkara logistik 10200, Tan Sri, ialah pertama berkaitan dengan uniform lengkap tentera. Uniform harian, khususnya loreng dan baju kerja harian, iaitu kemeja dan seluar hijau, diberikan percuma, tapi tidak mencukupi sebagaimana dahulu, yang sepatutnya diperuntukkan sehingga ia menjadi faktor tugasan, latihan dan kerja menjaga keselamatan negara agak terjejas. Kesannya, anggota terpaksa menggunakan duit poket sendiri untuk membelinya, seperti pakaian loreng dan kasut combat. Keperluan pakaian loreng yang sepatutnya diberikan percuma setahun 2 pasang kepada pasukan darat dan sangat kritikal kepada pasukan gerak khas atau komando, kerana ia adalah pakaian harian yang mereka pakai 24 jam sehari. Isunya ialah kali ini dibekalkan secara tidak cukup. Senjata personel, senapang ringan tidak dilengkapkan dengan keperluan aksesori yang sepatutnya untuk membolehkan ia berfungsi dengan maksimum. Sebagai contoh, M4 tiada teleskopik serta kegagalan penggunaan lasak bagi senjata setaya. Keperluan peralatan khusus untuk unit komando, ketiadaan peralatan yang betul dan mencukupi untuk pasukan khas beroperasi seperti CQB vehicle, bot tempur, RIB, ya, manakala peralatan yang sedia ada usang dan tidak efektif untuk digunakan. Pembelian aset khas yang mahal daripada pembelian negara luar dan tidak mencapai spesifikasi sebenarnya juga berlaku dalam keperluan peralatan khusus unit komando, yang saya mohon pihak kementerian memberikan reaksi atau maklum balas terhadap perkara spesifik yang saya bangkitkan. Pasukan payung terjun Brigade Para, ya, telah berlaku banyak casualties, kematian akibat daripada payung tidak kembang atau kembang tidak sempurna, ya. Itu kerana payung terjun yang digunakan tidak mengikuti spesifikasi keselamatan sehingga menyebabkan angka kematian, ya. Yang saya dipahamkan ada 10 orang anggota para trooper dan komando maut dalam nahas payung terjun. Kenderaan tentera, truk 3 tan dan Land Rover, kenderaan 3 tan di setiap unit operasi tempur memiliki hanya di tahap 50% pemilikan daripada jumlah keperluan sebenar. Seterusnya keadaan ini diparahkan lagi apabila kebolehgunaan hanya pada kadar separuh daripada pemilikan yang ada tersebut. Sebagai contoh sebenar yang berlaku hari ini, 1 Batalion Infantry Standard
perlu ada sekurang-kurangnya 70% kenderaan tempur yang serviceable, yang mampu diatur gerak pada sebilang masa bagi pelbagai tugasan operasi, pelatihan biasa, eksersis besar atau peperangan. Jika kurang daripada jumlah tersebut, Tan Sri, maka justifikasinya adalah negara kita berada pada tahap siap siaga yang mencemaskan untuk menghadapi ancaman perang. Isunya ialah keadaan tahap siap siaga trak 3 tan yang sebenarnya menjadi instrumen logistik yang penting dalam gerakan ketenteraan. Penyelenggaraan kenderaan tentera juga, kita difahamkan alat ganti yang tidak mencukupi serta harga yang dinaikkan secara luar biasa. Hal ini menyebabkan kos penyelenggaraan menjadi terlalu tinggi dan tidak munasabah. Seterusnya, lampakkan kenderaan tentera di workshop sehingga menambah parahkan lagi masalah pemilikan dan kebolehgunaan kenderaan tentera di unit-unit tempur. Kenderaan utility tentera, Tan Sri, ya, kenderaan utility atau kereta sedan jenis Proton Saga BLM sangat tidak sesuai dari sudut profesionalisme militeri. Ya, ini di-downgradekan. Sebagai contoh, sarjan polis memiliki Proton Wajah untuk penolong pegawai penyiasat, tetapi pegawai-pegawai tentera, lieutenant colonel, tugas staf, major, kapten dan lieutenant hanya memiliki Proton Saga BLM yang jumlahnya pun tidak mencukupi bagi penggunaan secara perkongsian. Peruntukan kenderaan utility, kenderaan sedan di unit, terpasukan atau formasi telah dikurangkan. Tiada untuk penugasan administrasi, sehingga terpaksa menggunakan kenderaan tempur Land Rover atau Command Rover, sehingga kenderaan tersebut menjadi kurang efektif untuk digunakan bagi tujuan tempur, latihan, eksersis kerana ianya berkeadaan usang. Hal-hal yang saya bangkitkan secara spesifik ini, Tan Sri, adalah hasil daripada maklum balas apabila kita didatangi oleh anggota tentera kerana melihat dari aspek kebajikan, aspek perumahan dan keupayaan logistik yang membolehkan keadaan yang lebih kondusif untuk mereka menjadi anggota tentera yang berkesan dan berfungsi dengan baik. Tan Sri, itu bahagian saya dalam perbahasan peringkat tengkuasa kementerian. Terima kasih.